Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini mungkin adalah video yang kelima. Sepanjang PKP ini dijalankan. Galipkan pada hari ni banyak video yang ada kan. Sajalah sebab ini yang free lah. Tadi ada kerja sikit, ada settlekan, jadi dah settle kerja yang tu, buat video yang seterusnya. Okey, seperti mana yang korang maklum sebelum ni, kita dah cover beberapa tajuk dalam buku 25 Nabi Utusan Allah. Ini 25 Nabi Utusan Allah. Okay, jadi kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya, iaitu unta betina. Okey, Nabi Saleh ni dia ada mukjizat unta betina yang keluar di antara belahan batu. Belahan batu untuk menjadi hujah kepada kaum dia lah. Jadi hujah, mukjizat yang turun kepada dia ni untuk nak memberitahu yang dia tu memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey, bersama-sama dengan ni ada kitab Al-Hamra, tafsir ringkas ayat-ayat pilihan. Tengok Al-Hamra. Okey, aku macam ada masalah dengan lens lah, tapi tak apalah, insyaAllah benda ni boleh disampaikan kepada korang. Okey, tafsir Al-Hamra ni ada orang tanya aku dekat WhatsApp. Harga dia kalau ikutkan sini RM70. Ni masa buat free kot masa ni, ada orang bagi. InsyaAllah lah, moga bermanfaat lah dan mengalirlah pahala dia, InsyaAllah. Okey, Nabi Saleh ni, macam mana kita tahu dia salah satu Nabi dan Rasul yang Nabi ataupun Rasul dalam 25 yang kita patut tahu? Sebab dalam Al-Quran ada terselit nama dia. Sebab tu umat Islam tahulah, dan dia beriman bahawa Nabi Saleh ni ada dalam sejarah ataupun sirah Islam bersama dengan 25 Rasul yang kita perlu tahu dan ceritanya, sebab memang ada dalam Al-Quran. Dalam surah Hud, di antara ayat 61 hingga 68, dia mention memang Nabi Saleh macam itulah lebih kurang. Okey, terus kepada tajuk yang hari ni, Nabi Saleh alaihissalam dan unta betina. Okay. Nabi Saleh alaihissalam adalah anak kepada Ubaid bin Jabir bin Samud. Kita nak tahu dia punya susu galuh dia daripada mana. Nabi Saleh ni dia ni daripada keturunan Nabi Nuh. Contohnya kita tengok kat datuk baginda bernama Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi automatically kita tahu yang dia ni daripada keturunan Nabi Nuh. Okey. Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya tinggal di pegunungan dan bukit yang terletak di antara Hijaz dan Syam, di sebelah tenggara negeri Madian. Okey, kalau negeri Madian sekarang, dia dipercayai di antara border nak ujung-ujung dekat Palestin tu, di antara negeri. Kalau Syam, Syria. Kalau Hijaz ni macam dekat dengan Arab Saudi, dia di antara ujung tu. Kalau macam ada Laut Merah macam ni kan, Arab tu aja kat ujung tu, dia macam dekat-dekat dengan Palestin lah. Okey, kalau korang boleh gambarkan, kalau boleh buka map tu, ataupun senang Google saja negeri Madian sekarang ataupun negeri Madian kini, nanti boleh keluar lah. Banyak kerujukannya, banyak dalam bahasa Indonesia. Jadi aku nak galakkan lah orang-orang kita yang kat Malaysia ni, kalau boleh kita banyakkan lagi rujukan dalam bahasa Malaysia, mudah untuk orang nak rujuk. Selain daripada bahasa Inggeris, yes, kita boleh bantu orang-orang sekeliling, termasuk aku orang awam ni, untuk memahami sejarah, kisah-kisah Islam, kisah-kisah sejarah yang dulu-dulu kala ni dengan lebih baiklah. Sebab orang yang tahu sejarah aja, yang kenal siapa dia tu, jadi mudahlah kita menghayati dia kita ni di mana, macam mana kita dapat agama kita sekarang. Seronoklah sikit kan. Okey, sambung semula. Okey, sebahagian besar kaum Nabi Saleh alaihissalam tidak mahu menyembah Allah. Mereka lebih percaya kepada patung-patung yang tidak bernyawa dan tidak mempunyai apa-apa kuasa. Okey, yang dalam ni ada di-highlightkan dalam, macam mana aku cakap awal-awal tadi, dalam surah Hud, di antara ayat 61 hingga 68. Surah Hud ni
Kata silap aku dia ada surah yang ke-11 dalam Al-Quran lah. Susunan ayat surah yang ke-11, ya, kata silap aku lah. Okay. Nabi Saleh AS dituduh sebagai seorang yang gila, sesat oleh kaumnya sendiri. Sedih kan. Okay. Mereka mencabar baginda, menunjukkan bukti bahawa dia ni seorang Nabi. Dah lah dia dituduh gila dan sesat. Lepas tu dia minta pula orang yang dia dituduh gila dan sesat tadi ni untuk tunjukkan bukti je ni siapa. Nabi ke siapa kau ni, bagi tunjuk bukti lah. Contoh gitulah. Okay, jadi menurut mereka lagi, jika baginda gagal menunjukkan bukti, ni kaum dia cakap ni, kalaulah Nabi Saleh ni gagal nak tunjuk bukti yang dia ni Nabi, mereka akan tetap menyembah bahala-bahala tadi. Itulah Okay, pada satu hari seluruh pembesar dan kaum Nabi Saleh berhimpun untuk menyaksikan mukjizat baginda. Mungkin pada waktu itu Nabi Saleh dia kata kalau betul nak tunjukkanlah yang dia ni Nabi. Jadi orang pun ramailah berkumpul satu tempat. Okey. Baginda kemudiannya berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah. Tiba-tiba seekor unta betina yang bunting, seekor unta betina yang bunting keluar dari belahan batu di atas bukit. Bayangkan, belahan batu selalu keluar apa? Paling logik kita boleh fikir, air lah. Ni unta keluar, dah unta betina, satu hal. Dia betina, bunting pula tu, keluar daripada celahan bukit. Macam mana gaya dia kan. Okay, belum pernah ada lagi unta yang seindah itu di atas muka bumi. Maknanya unta tu bagi pandangan manusia pada ketika itu memang cun lah. Perkataan yang semudah kita tak faham kan. Molek dia punya bentuk unta dia kan. Okay. Walau macam mana pun lah, walaupun kaum Nabi Saleh ni dia macam kaget kaguman melihat mukjizat tu, tapi dia orang tetap hati dia orang keras. Dia tetap tak beriman kepada Allah. Sebaliknya dia menuduh yang Nabi Saleh ni menggunakan sihir pula. Dah lah dia tuduh Nabi Saleh ni menggunakan sihir, kemudian dia bunuh pula unta betina tadi tu. Nabi Saleh kalau ikut dalam ayat-ayat Al-Quran yang dalam surah 61 hingga 68, kemudian nanti saya akan baca satu persatu ayat dia. Nabi Saleh dah larang dah, jangan kacau unta betina tu. Tapi masalahnya disebabkan diorang ni degil, dia pergi bunuhnya pula unta tu. Okay. Nabi Saleh AS dan mengikutnya yang beriman ada juga yang follow Nabi Saleh ni, yang beriman dia berhijrah ke Palestin. Sekarang ni Palestin lah. Tak lama kemudian Allah telah menurunkan azab yang dahsyat kepada kaum Nabi Saleh yang ingkar lah, yang mana tinggalnya ingkar lah. Kesemua mereka hangus terbakar laksana rumput kering. Bayangkan, laksana rumput kering. Macam mana nak jumpa rumput kering kan? Kalau kita pergi kat jalan, kita tengok rumput kering, kita rasa macam tak ada apa-apa berlaku kat situ kan. Umpamanya macam tak ada bandar ke, tak ada orang pernah duduk kat situ kan. Okey, pengajaran daripada cerita Nabi Saleh ni adalah jangan sesekali ingkar kepada perintah Allah dan Nabi yang diutuskannya. Kita haruslah sentiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Baik. Okey, yang ini daripada kitab Al-Hamra, mengenai tafsir ringkas ayat pilihan. Ini adalah tafsir ayat Quran. Jadi kita cari surah Hud. Surah Hud tadi. Mana dia? Surah Hud, surah nombor 11 dalam susunan Al-Quran Rasam Uthmani. Okey. Saya akan baca dia punya terjemahan dia lah. Terjemahan dia. Okey, ayat 61. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka iaitu Saleh. Nabi Saleh lah. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Dia telah menciptakanmu daripada bumi iaitu tanah dan menghendakimu memakmurkannya. Oleh itu, mohonlah keampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Itu ayat 61. Okey, ayat 62. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sesungguhnya sebelum ini kamu adalah orang harapan di kalangan kami. Mengapa kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami?
sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan. Dia kata, ni kaum dia cakap lah, dan kegelisahan terhadap apa, iaitu agama yang engkau serukan kepada kami. Ni yang tadi tu ayat 62, dia bersambung kepada ayat 63. Dia iaitu Soleh berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku dan diberi rahmat kenabian daripadanya? Maka sesiapa yang akan menolongku daripada azab Allah jika aku menderhakainya, maka kamu hanya menambah kerugian bagi kamu. Tu ayat 63. Okey, baik, ayat 64. Dia sambung lagi, dan wahai kaumku. Ini Soleh Nabi Soleh berkata kepada kaum dia, inilah unta betina. Masa ni mukjizat, dia tunjuk mukjizat dia. Inilah unta betina daripada Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh itu, biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan sebarang gangguan yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa, iaitu azab. Dia dah warning dah. Dia dah warning. Okey, ayat 65. Mereka menyembelih unta itu, kemudian dia, iaitu Nabi Soleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. 3 hari itulah janji yang tidak dapat didustakan. Okey, setelah kaum sambut ni dia membunuh unta tu, Nabi Soleh dah warning lah, bersyukurilah selama 3 hari ni. Selepas tu mungkin azab tu akan turun. Lebih kurang begitulah. Okey, ayat 66. Maka ketika datang keputusan kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkannya daripada kehinaan pada hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dia maha kuat lagi maha perkasa. Ayat 66. Okey, ayat 67. Kemudian orang-orang zalim itu dibinasakan oleh suara yang menggeparkan bumi, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah masing-masing. 68 tu ayat 67. Yang ni 68. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Okay, itu ayat yang ada dalam surah Hud, di antara ayat 61 hingga 68. Okey, jadi ini bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat. Cerita ni semua cerita Nabi-Nabi, 25 Nabi ataupun Rasul, 25 Nabi dan Rasul ini adalah peristiwa yang dicatatkan dalam Al-Quran sendiri. Jadi peristiwa apa lagi yang nak kita ceritakan dekat anak kita kalau bukan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi untuk itu sahaja kali ini, insyaAllah perkongsian saya. Untuk masa akan datang atau esok ke, ini pun dah malam kan, dah pukul 10 lebih ni. Jadi insyaAllah esok kita sambung lagi. Dan saya harap kalau ada sebarang perkataan yang mungkin semasa saya memberi contoh atau sedang baik-baik ayat saya tergelincir daripada apa yang peristiwa yang berlaku ni, minta mohon sesiapa tegurlah saya. Saya tinggalkan nombor telefon saya dekat description tu, boleh tegur saya, tak ada masalah. WhatsApp, telefon boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.